warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma La ilaha illallah. Allahumma rabbana Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu ati Muhammadan wal wasilatu wa ba'athu maqaman mahmudan lillahi. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wasma'u qawlallahi ta'ala haitsu yaqulu fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Al-Baqarah ayat 197. Kemudian berfirman lagi dalam surah Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah yang senantiasa berada di bawah rahmat Allah sekalian, ingatlah bahawa kita adalah hamba Allah yang cukup lemah
dan yang cukup hina, yang senantiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap urusan hidup kita hari-hari. Saudara sidang Jumaat sekalian, ini satu-satu bagi permulaan daripada khutbah hari ini, iaitu bahawasanya saya nak memperingatkan kepada saudara-saudara sidang Jumaat sekalian dan kepada saya sendiri. Beri khabar bahawasanya kita ni siapa dia kita ni? Kita ni ialah hamba, seorang hamba. Hamba, bila kata hamba ni mungkin hamba bagi manusia. Tapi sebenarnya kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba bagi manusia. Kita hamba yang hina, yang lemah, segala-gala. Tak ada kekuatan bagi kita. Kita kena ada perasaan bahawasanya aku ni adalah seorang hamba yang paling hina, yang paling lemah sekali. Yang kena tupai tuai kita. Bila kita kata hamba, dia ada tuai dia. Yang kena ada tuai dia. Ya. Kemudian tuai kitanya iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu kita ni hamba Allah. Hak sematinya kita ni hamba Allah. Allah lah sebagai tuai kita. Kepada Allah lah yang kita kena tupai dia. Kita kena tupai dia dalam hidup kita sehari-hari. Kita kena bergantung dengan Allah. Kita kena tupai Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan hidup kita sehari-hari. Saudara sidang Jumaat yang dikasihi sekalian. Oleh itu, marilah setelah kita tahu bahawasanya kita ni adalah tidak lain hanya hamba yang hina, hamba bagi Allah yang hina, yang lemah, yang selalu kena tupai dia dalam hidup kita. Kalau gitu kita kena mari tanya perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya sungguh perasaan takwa, perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takut, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat 1-2 daripada surah Ali Imran. Allah kata, Allah panggil hey orang yang beriman. Mana orang beriman? Kita semua ni adalah orang beriman. Allah panggil orang beriman dengan hati yang penuh khusyuk daripada kita sebagai seorang hamba. Ya Allah, ya. Apa dia mu nak beritahu gapo kepada aku, mu nak suruh gapo aku sanggup nak terima, nak junjung semua perintah suruh daripadamu ya Allah. Inilah sebenar hakikat hamba yang sebenar. Allah panggil ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mu kena takut kepada Allah sebagai Tuhanmu. Mu kena bergantung hidupmu kepada aku. Mu kena takut haqqa tuqatih. Takut dengan sungguh. Bukan takut dengan lalak, dengan bau-bau. Orang tanya takut tak kepada Allah, takut. Tapi ketika dengar orang kio hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Orang bebel, kita suka duduk di kedai roti, duduk di kedai mana waktu maghrib. Ya? Ni bukan takut ni. Bukan takut. Kalau dia kata takut pada Allah, dia takut dengan cara senang-senang semacam orang munafik. Dia takut dengan cara senang-senang main ya. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian. Kalau itu dalam menghadapi semua pekerjaan, tak kira lah pekerjaan dunia ataupun pekerjaan akhirat, dia nak kepada persiapan awal dia panggil. Persiapan awal. Pekerjaan dunia kita kata gapo? Supaya dengan perniagaan, cocok tanah, gapo dia ni, macam-macam lah. Pekerjaan yang kita kata pekerjaan dunia.
Ya. Niaga, cocok tani, gapo dia segala-gala apa semuanya. Dan pekerjaan hak agama, hak ibadat pula kita kata ibadat gapo dia, ibadat siam hak yang kita akan menghadapi tak berapa hari lagi ni. Ibadat siam, ibadat solat, ibadat semaya, ibadat haji, ibadat segala-gala ibadat tu semua hak urusan akhirat. Tadi urusan dunia kita kata perniagaan, kita nak berniaga, kita nak cocok tani, kita nak gapo segala-gala. Dia kena ada persiapan awal. Persiapan untuk menghadapi satu-satu pekerjaan baik dunia ataupun akhirat, lebih-lebih lagi pekerjaan urusan yang sangkut paut dengan akhirat. Apa yang Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Ayat ni sebenarnya saudara sedang Jumaat sekalian, ayat ni dia turun berkenaan dengan ibadat haji. Dengan sebab ada sekumpulan jemaah haji daripada negeri Yaman. Saudara sedang Jumaat, dia pergi buat haji, dia nak pergi buat haji ke Mekah, dia tidak ada bawa bekalan. Dia semata-mata bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turun ayat ni, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ayat ni sebenarnya turun khusus bagi ibadat haji, tapi boleh kita kias pada umumnya bagi kesemua ibadat, termasuklah ibadat siam. Saudara sidang Jumaat sekalian, dia perlu pada buat persiapan bekalan untuk menghadapi ibadat siam. Kalau gitu persiapan untuk menghadapi Ramadan ataupun persiapan untuk menghadapi ibadat siam yang saya cedekkan untuk sidang Jumaat sekalian pada hari ini, sebagai pemberian saya dalam ketubah ataupun sebagai penyampaian saya dalam ketubah hari ini, iaitu dua persiapan yang saya sediakan. Iaitu satunya persiapan iman kita. Yang keduanya persiapan ilmu. Dua-dua persiapan ni mesti kita kena siap sedia sebelum daripada kita nak masuk bulan Ramadan. Iman dengan ilmu. Kita tahu iman. Seseorang mempunyai iman. Ada tak iman kita? Kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Beriman dengan segala rukun-rukun iman. Bila kita beriman dengan segala rukun iman, kita beriman dengan Allah sebagai Tuhan. Beriman dengan Rasul, Nabi kita Muhammad sebagai Rasulullah. Beriman dengan Quran. Beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan qada, baik ataupun jahat. Bila kita beriman dengan rukun-rukun iman yang ni lahirlah iman. Tapi yang naknya, secara mana yakin kita, iman kita dengan Allah? Itu yang jadi masalah. Kita beriman belaka, kita mengaji melalui tadika lagi. Rukun iman ni perkara percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada Quran, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada baik dan jahat semua daripada Allah, kita beriman. Tapi secara mana iman kita yakin? Kita yakin secara mana kita dengan Allah? Supaya dengan tadi, kalau kita yakin dengan Allah, tidak ada Tuhan yang lain yang aku beriman, yang aku percaya dengan cara putus selain daripada Allah. Hanya Allah saja yang menentukan segala perkara dalam hidup. Itu mana tak pada tu. Yakin itu. Oleh itu segala apa yang Allah suruh, aku sanggup nak buat. Tidak ada pilihan lain. Hanya satu iaitu bagi aku, iaitu buat apa, mengikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita ni, saudara-saudara sedang Jumaat sekalian,
Semua ada iman belaka, tapi iman kita ni kadang-kadang tambah. Kadang-kadang pasang supaya air pasang, air surut. Iman pun semacam juga. Kadang-kadang dia pasang, kadang-kadang dia surut supaya air sungai, supaya air laut. Kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kurang. Iman kita, iman semua ada. Ya. Kalau tidak ada iman, semua tak mari, tak hadir ke masjid untuk semaya Jumaat hari ni. Tapi kita naknya iman kita tu bertambah, nak hari bertambah, lebih-lebih lagi ni, nak menghadapi Ramadan ni, iman kita setara mana? Tambah kau kurang, nambah kau kurang. Dalam nak menghadapi Ramadan, kita kena cek sama ni. Iman kita dia boleh menambah dengan amalan-amalan taat. Ingat, nawi iman kita tambah, kita kena rajin kerja amalan-amalan taat seperti baca Quran, seperti maya sunat sebelum dan selepas daripada semaya fardu baca Quran, tak kira bulan mana-mana, bulan Ramadan ke bulan mana. Jangan tunggu hanya bulan Ramadan saja nak baca Quran. Bulan lain pun kita senantiasa baca dengan cara istiqamah. Masya Allah, ni adalah sebaik-baik amalan yang ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah. Yang manakah sebaik-baik amalan ya Rasulullah, iaitu mu beriman, kemudian mu beristiqamah, yakni bersemam-sema dalam amalan. Saudara sidang Jumaat sekalian, dengan iman, bila iman kita yakin dengan iman kita kepada Allah, kita yakin iman kita dengan Rasulullah, iman kita yakin dengan siapa dia lagi, dengan kitab Allah sebagai wahyu Allah kepada Nabi kita Muhammad. Iman kita yakin bahwasanya akan berlaku satu hari kiamat. Yakin, tak ada syak, tidak ragu-ragu, tak ada songsai dah. Hari kiamat nenon berlaku sungguh, kekeng sungguh, akan berlaku sungguh. Yakin dalam hati kita. Masalah qada dia ada baik, dia ada tak baik, gapo dia semua kita terima. Itu adalah qada daripada Allah. Bila kita yakin secara ni, hati iman kita tu, kemudian kita tambah pula dengan amalan-amalan taat, semaya gapo dia, maya sunat dan sebagainya, bersedekah, gapo dia buat baik pada orang tua, gapo dia, iman kita dia boleh tambah. Ni orang panggil, ada kalanya iman kita tu pasang, ya, dengan kita banyakkan amalan-amalan taat kepada Allah. Ada kalanya iman kita tu boleh jadi surut, kurang dengan sebab apa? Banyaknya maksiat yang kita lakukan, banyak perkara dosa yang kita buat. Iman kita tu boleh kurang sama dengan sebab banyaknya maksiat yang kita lakukan. Tak sepatutnya bagi kita yang mengaku kata kita ni adalah hamba Allah. Bila kita mengaku kata hamba Allah, Allah tidak jadikan kita sebagai manusia malaikat untuk kita beribadat pada dia, bukan untuk bermaksiat pada dia. Ingat, Allah jadi kita mengaku kita sebagai hamba Allah, sanggup nak terima segala perintah Allah. Tapi kita buat maksiat pada Allah. Sebenarnya Allah jadikan kita sebagai hamba untuk kita beribadat. Amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan aku tidak jadikan manusia malaikat semata-mata beribadat padaku. Bukan liya'sun, bukan untuk mereka itu bermaksiat padaku. Jangan maksiat tu mana buat jahat. Buat menyalahi perintah Allah. Allah suruh kita tak buat. Allah suruh balas ni, kita buat balas lain. Ini panggil maksiat, derhaka kepada Allah. Nanti derhaka, kita akan terima balasan yang setimpal, yang sepatut di negeri akhirat. Saudara sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, mari kita tengok orang yang beriman, apakah patut bagi dia ada pilihan. Orang beriman kepada Allah, orang yakin bahwasanya Allah Tuhan dia, adakah patut bagi dia tu ada pilihan? Bila Allah menentukan, bila Allah perdukan, bila Allah perintah satu-satu perintah, saya dia ni bahasa Melayu. Ataupun patut tidak bagi kita yang mengaku, ataupun khususnya bagi orang yang yakin iman dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
Bila Allah menentukan satu-satu pekerjaan supaya kita lakukan, patut tak kita pilih? Ada pilihan bagi kita? Tidak patut. Tidak patut. Mari kita tengok ayat apa yang Allah firman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-26, 36. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apa dia maksud? Ni ayat Quran. Ya Allah guna Quran ni Allah guna bahasa Arab. Dengan sebab Allah pilih Nabi dia yang terakhir iaitu daripada keturunan bangsa Arab yang berbahasa Arab. Dengan sebab tu Allah gunakan wahyu dia Quran yang dinamakan iaitu dengan bahasa Arab. Kalau Allah pilih Rasul dia yang terakhir daripada bangsa orang Melayu, tentu sekali wahyu dia akan turun iaitu dengan menggunakan bahasa Melayu. Tak jadi masalah bagi kita. Kita baca, kita reti. Kita baca, kita reti. Ya. Tapi Allah gunakan bahasa Arab dengan sebab Nabi dia yang dia pilih iaitu daripada bangsa Arab. Bahasa Arab yang berbunyinya wa makana lil mu'minin wala mu'minah. Bahasa Arab. Kita nak reti dengan bahasa kita. Tidak patut dan tidak segialah bagi orang mukmin, dan tidak patut dan tidak segialah bagi orang mukmin laki-laki dan bagi orang mukmin perempuan mukminah. Tak patut gapo dia tu? Tak patut iza qadallahu amra ayakuna lahumul khiyarah. Tak patut bagi mereka itu, yakni bagi orang mukmin yang perempuan, bagi orang mukmin laki-laki. Tak patut apabila dia tahu bahawasanya Allah sudah fardu ke atas dia satu-satu fardu, tak patut al-khiyarah, tidak patut ada pilihan bagi dia min amrihim. Tak patut bagi dia nak pilih, tak saya buat, tak saya terima perintah, tak ada. Maka lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tengok siapa dia orang yang sesat. Orang yang sesat ni orang mana orang sesat? Orang yang deraka pada Allah. Orang deraka pada Allah. Mana deraka maksud daripada ayat ni? Allah kata siapa dia akhir ayat ni? Allah kata siapa yang deraka pada Allah dan deraka pada Rasul. Orang ni orang sesat. Sesat ni tak temu syurga lah. Bila sesatnya ni sesat daripada jalan nak pergi ke syurga, tu panggil sesat. Yang dia berjalannya jalan menuju kepada neraka wal iazubillah. Ni orang sesat. Dia sesat daripada apa? Daripada jalan nak tuju kepada syurga. Orang mana sesat? Orang yang ada pilihan lagi. Allah dia tahu kata Allah perintah supaya dia puasa. Tapi dia tak mau puasa. Ataupun puasa gitu-gitu. Kerana bebel lagi dia tinggal, dia tak puasa betul. Pemuda-pemuda remaja yang masih lagi wairun. Kena tahu nah, puasa yang kita akan hadapi tak berapa lama hari lagi ni, ya. Iaitu satu perintah daripada Allah, satu suruhan daripada Allah. Bila kita tahu itu adalah satu suruhan daripada Allah, kita kena terima nah. Kita kena terima dengan penuh iman. Terima dengan penuh iman. Sebagaimana Nabi kita sabda sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa saja berpuasa Ramadan 8 hari lagi, kalau tak silap hari ini tepat 22 Syaban. Ya. Siapa saja puasa bulan Ramadan ni, puasa dengan penuh iman. Bukan puasa dengan turut-turut orang dah. Bukan puasa sebagai perabeni adat puasa apa bulan Ramadan pakai puasa orang puasa, kita apa puasa. Puasa dengan jahil, tidak ada ilmu, nanti kita akan bui sikit masalah persiapan dengan ilmu. Puasa iman dengan penuh iman, lahir daripada iman dia.
Wahtisab, dengan penuh harap pahala yang Allah akan beri pahala kepada dia. Orang yang berpuasa dengan penuh iman dan penuh harapan pahala daripada Allah, orang ni dapat keampunan daripada Allah dosa-dosa yang telah lepas. Kita kesemuanya nak supaya dosa kita diampuni. Kita ni banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kita tahu dan yang kita tak tahu, yang kecil, yang besar, yang apa, kesemua manusia, kesemua anak cucu Nabi Adam khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Nabi Adam itu salah berlaku, dosa lakukan maksiat berlaku. Ya, tapi sebaik-baik bila kita tahu ini adalah dosa, kita kena cepat-cepat istighfar kepada Allah. Kita kena cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Jangan kita duduk tamu, jangan kita duduk apa? Duduk taruh, duduk hipung taruh. Ya? Duduk hipung taruh, tahu senga mati, nu tahulah dosa kita. Dosa kita kena pisah hapus, pisah buat. Pani satu-satunya peluang Ramadan yang Allah tak beri peluang ni kepada umat-umat yang lain daripada umat Nabi Muhammad, hanya pada umat Nabi Muhammad saja yang Allah beri peluang sedia nak ampun dosa hamba-hamba dia yang melakukan ibadat siam, tapi syarat dengan penuh iman, dengan penuh ihtisab daripada Allah. Bukan semata-mata puasa, tak nak puasa dengan penuh iman dan ihtisab. Saudara sidang Jumaat yang dikasih sekalian, mari kita tengok ime para sahabat. Ime para sahabat dalam peperangan Uhud. Balah mana? Ime para sahabat dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud biasa dengar nah. Kita kena ngaji lah perawak Nabi kata. Insya-Allah nah. Ngaji. Sejarah perawak ni Melayu panggil sejarah tarikh bahasa Arab. Sejarah Nabi dalam peperangan Uhud, lepas daripada peperangan Badar mula-mula sekali, lepas tu berlaku peperangan Uhud, lepas tu peperangan Khandaq, gapo dia tu, semua peperangan dalam Islam kita kena ngaji tahu. Dalam peperangan Uhud tu dia ada dua pusingnya, peperangan Uhud dia ada dua pusingnya. Pusingnya mula-mula tu puak-puak Nabi dapat kemenangan. Puak-puak musyrikin. Nabi lawan pada Uhud ni Nabi lawan dengan puak-puak musyrikin Mekah yang diketuai metap dia oleh Abu Sufyan. Dalam peperangan Uhud dua pusingnya mula-mula puak-puak Nabi ni. Puak-puak yang dipimpin oleh Abu Sufyan ni kalah. Bila kalah dia undur pada satu tempat yang bernama, kalau tak silap, nama Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad. Dia ni undur jauh juga daripada Uhud. Dia undur tu bukan dia undur kelik di Makkah terus. Dia buat persiapan nak mari serang semula pula. Kemudian ada di antara sahabat-sahabat tahu bahasanya Abu Sufyan dengan askar-askar dia tu mari nak serang Nabi semula pula. Lalu tu ada gapo dia ni seorang sahabat dia beritahu kepada puak-puak Nabi bahawasanya puak-puak Abu Sufyan tu nak mari serang semula pula. Serangnya sekali ni serangnya dengan cara besar-besaran, bukan serupa dengan hak mula-mula tadi tu. Hendaklah kamu takut kepada kedatangan, kepada kemarahan mereka itu. Habis apa bala mana email puak-puak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok satu ayat yang Allah kata dalam surah Ali Imran ayat 173. Allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wa qalu hasbunallah. Sini siapa akhir ayat. Apa dia? Allazina qala lahumun nas. Mereka yang telah berkatalah bagi mereka itu oleh manusia. Ini yang kena ngaji tafsir lah. Manusia yang mula-mula itu siapa dia? Katanya ada ahli-ahli tafsir dia kata Anas mula-mula tu Nu'aim bin Mas'ud. Innan nasa qad jama'u lakum, daripada sahabat Nabi.
Innan nas qad jama'u lakum, an-nas manusia yang kedua ni iaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan dengan askar dia, dengan tahan, dengan bala tentera dia, dia buat persiapan semula pula nak mari seremu puak-puakmu dengan cara besar-besar. Fakhsyahum, maka hendaklah kamu takut mereka itu. Beri ugut. Suruh puak-puak Nabi kita ni takut dalam menghadapi puak-puak Abu Sufyan yang dia akan mari serai kali yang kedua. Tapi di sebalik itu malah mana? Adakah email mereka itu kurang dengan ugut tes macam itu? Tak. Bahkan email mereka itu kuat. Fazadahum imana, email mereka itu kuat, kau tambah kuat, kau tambah berani, nak cepat-cepat, nak cepat-cepat sampai pokok Abu Sufyan dengan askar dia tu. Ya, nak cepat-cepat sampai dengan sebab apa? Dengan sebab apa dia tambah email dia, dengan sebab apa dengan sebab bahawa sahabat dia yakin bahawasanya dalam peperangan ada peluang besar bagi dia untuk mendapat syahid daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara sidang Jumaat yang dikasihi. Dengan sebab itulah bila diugut kata bahawa Abu Sufyan dengan tentera dia yang betul banyak, betul kuat, nak mengserang kali yang kedua, hendaklah kamu takut. Apakah mereka itu takut? Tak. Bahkan email mereka itu kuat. Dengan sebab mereka itu tahu bahawasanya mereka itu akan dapat peluang daripada Allah untuk mati syahid ke jalan Allah fi sabilillah. Sidang Jumaat yang dikasih setia. Demikian juga email kita dalam menghadapi Ramadan ni. Malam mana? Ada 8 hari dah. Abu Sufyan kau dekat dah. Kau tambah kau dekat, kau kuat email pokok sahabat. Malam mana email kita dalam menghadapi Ramadan. Ramadan ada 8 hari dah, ada seminggu dah. Malam mana email kita gementar, email kita kedebar pasal kita kenaling pasal kita. Siap. Ya selama ni aku boleh makan, aku boleh minum, aku boleh buat sesuka hatiku. Di bulan selain daripada bulan Ramadan kali ini siap aku. Itu satu penyiksaan. Bagi orang yang email lemah, puasa ni, ibadah puasa ni adalah bagi dia tu satu penyiksaan bagi diri dia. Dia tak tahu sebenarnya. Ya. Siap. Tak. Email kuat. Bagi kita yang kuat email dalam menghadapi Ramadan, seboleh-bolehnya nak wisapa esok selalu dah. Tak boleh nak sampai seminggu lagi lama. Seboleh-bolehnya esok atau lusa selalu dah datangnya Ramadan. Dengan sebab apa? Kalau sahabat tadi dengan sebab apa? Dia tambah email dia, tambah berani dengan sebab dia tahu kata peluang bagi dia untuk dapat syahid daripada Allah. Begitu juga kita orang yang beriman, yang kuat, yang yakin dengan Allah, imanan wa ihtisaban. Kau dekat, kau kuat iman dia dengan sebab apa? Dengan sebab dia Allahum balighna Ramadan. Hayat kita doa, rupa-rupanya Allah telah sampai, Allah timur doa kita suruh minta supaya sampai kepada bulan Ramadan. Dengan sebab apa kau kuat iman kita? Dengan sebab kita tahu bahawasanya bulan Ramadan satu bulan adalah satu peluang yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad, tidak beri kepada umat-umat yang lain. Peluang untuk mendapat keampunan daripada dosa-dosa. Peluang untuk macam-macam amalan kebaikan yang kita lakukan berganda-ganda. Ya. Dengan sebab peluang inilah. Bagi orang yang kuat iman dia tidak ada berasa sikit pun takut dalam nak menghadapi Ramadan. Dengan sebab dia yakin dia akan dapat peluang semula pula pada tahun ini, alhamdulillah, untuk mencucikan segala dosa dia, untuk membanyakkan amalan-amalan dia, insya-Allah, alhamdulillah. Iaitu persiapan yang kedua. Setengah jam. Persiapan yang kedua, persiapan dengan ilmu. Ilmu tu penting tu. Nak menghadapi mana-mana ibadat, kalau tak ada ilmu siap. Nak menghadapi puasa ni ada tak lagi bekal ilmu, persiapan dengan ilmu, tahu tak lagi puasa, apa dia puasa? Mari daripada mana puasa? Siapa dia suruh puasa? Melalui gapo? Suruh melalui gapo? Tu semua tu ilmu tu. Bila kita tahu dah ilmu, kita tahu dah bahawasanya puasa ni iaitu suruh melalui Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat surah Al-Baqarah.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, sehingga sampai akhirnya kita tahu dah bahwasanya ibadat puasa ni iaitu melalui surat perintah daripada Allah melalui ayat tadi, mana kita ada ilmu dah tu. Kita ada ilmu dah tu. Kemudian masalah puasa ni gapo dia pula? Puasa ni gapo dia pula? Tu kita kena ada ilmu, kita kena ngaji, cari guru-guru, cari ustaz-ustaz. Mungkin ni masjid kita alhamdulillah ya. Dalam majlis ilmu masjid kita ni mungkin ni pada dekat-dekat Ramadan ni mungkin ni ada majlis sambut Ramadan untuk memberi ilmu kepada kita. Apa dia puasa, balas mana puasa, semata-mata je ke, semata-mata daripada makan, daripada minum, itu semua nak pada ilmu tu, berhajat pada ilmu. Ya nah. Dan amalan-amalan dalam bulan puasa tu balas mana biasa ke, supaya dengan amalan-amalan di bulan lain ke, guana, itu berhajat pada ilmu. Bila kita puasa gapo dia puasa balas mana puasa itu hatimu puasa kita. Perkara yang boleh merosakkan puasa kita sehingga puasa kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang panggil ilmu. Kita buat dengan penuh ilmu barulah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun mardud. Ditolak terus. Siapa dia buat amalan tak kira amalan puasa, lebih-lebih lagi amalan puasa kita buat dengan tidak ada ilmu. Bila buat dengan tidak ada ilmu, orang panggil buat dengan jahil. Tak ada nah. Islam dia memperterah, dia menghapuskan kejahilan. Dia memerangi kejahilan dalam ibadat. Ya saudara sidang Jumaat yang dikasihi sekalian. Siapa saja yang buat satu-satu amalan tidak berdasarkan dengan ilmu yang diajar oleh Nabi, amalan kita tu terima tak? Tak terima. Bala mana nak wikna dengan apa yang diajar oleh Nabi? Yang nak ngaji. Ngaji nah, insya-Allah dengan dua-dua persiapan ni insya-Allah memberi manfaat bagi diri saya dan memberi manfaat bagi diri semua ahli Jumaat pada hari ini. Kalaulah didapati perkataan yang kurang tersusun, yang kurang teratur, itu adalah daripada saya sendiri. Ya. Kemudian pada akhir khutbah hari ini, marilah kita banyak baca doa. Anda ya doa ni. Doa dalam surah Taha. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Mudah ya? Mudah ingat. Wa qur rabbi zidni ilma. Nawi Allah sediakan bekalkan buikan ilmu kepada kita. Tambah, ada dah ilmu tapi kita minta supaya Allah tambah lagi ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkurullaha al-azima yazkurkum wa amsik wa tamassaku bi kitabi rabbikum fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi wa qad qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salah.